Berlaku tak? Berlaku. Sebut harga ada tak? Ada. Selalunya kalau kita makan ikan yang apa? Yang fresh ni, dia akan bagi tahu kan. 1 gram berapa? 100 gram berapa? So kita kali-kali siap-siap lah, anggaran lebih kurang lah. Siap masak tu dia akan ada charge lagi kalau setengah kedai. Biasa makan menatai tak menatai? Menatai. Bunyi binatang. Dia bukan binatang, dia menatai. Ada satu lagi jahit. Tuan-tuan, kat kedai dia tu ada daging yang harganya ribuan ringgit. Sekali masak 4,000. Namanya wagyu. Kita orang ustaz-ustaz pernah lah merasanya. Tapi dia bawa datang sekeping besar ni. Besar ni dia potong kecil-kecil. Kita bawa makan, ambil satu, rasa. Semua ustaz-ustaz rasa. Sikit seorang je. Dia orang kata kalau makan daging ni masuk mulut cair. Buat masa ni aku makan daging murah pun cair juga lembu tu. Saya tanya berapa harga ni? 4,900. Daging besar ni. Nipis, bukan sekilo gitu. Saya kata mahalnya. Tapi memang dia bagi tahu, dia tulis kat situ harga sekian, harga dia gini, ribu. Tak ada tipu. Orang yang beli sah tak? Dia ambil, okey saya nak yang ni, dia bayar 4,900. Sah tak? Sah, sebab akad tu jelas. Tidak ada penipuan lain. Dia kata, ni mahal ya. Berapa ni ustaz tanya, berapa? Adalah kita kira kemudian. Main kira kemudian, bila sampai masa nak bayar, ustaz buat keluar duit 400. Minta maaf, 4,000. Allah takbir masa tu. Itu baru dia panggil gharar, penipuan. Sebab dia dah maklum awal-awal. Jadi sekarang ni, apa yang berlaku sekarang ni, macam contoh, kalau orang tokeh tu dia bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jelaskan satu persatu. Kalau saya lah tokeh ikan tu, saya akan bagi tahu, tuan, ikan ni harga dia RM16 100 gram. Ustaz boleh tanya, apa sal RM16 100 gram? Dekat Seremban dan beli RM16 sekilo. Itu Seremban. Dekat sini lain. Sini harga kayangan. Saya yang sebut. Salah tak saya sebut? Tak salah kan? Itu hak saya, sebab saya yang jual. Tak nak, tak apa, tak payah makan ayam. Nampak? Itu hak. Jadi dia dah bagi tahu siap-siap RM16 100 gram. Yang jadi gharar penipuan ni, bila dia tak bagi tahu berapa sekilo. Nanti kita masak tu baru kita tahu. Itu tak boleh. Salah kita, salah pembeli. Sebab kita pembeli ni kena ada hak, kena tahu hak. Kena tahu berapa kalau masak, siap masak berapa. Tambah-tambah yang beli fresh ni, tanya berapa harga lepas masak. Sebelum masak berapa ni, berapa kilo. Masa dia ambil ikan tu kena timbang terus. Berapa kilo? 7,5 kilo. Okey, 7,5 kilo. Berapa harga dia? Lepas kita kira 1,800. Tu kalai. Nampak tak? Sebab sebelum masak ini, okey, nak kira dulu, tak payah masak. Gaya macam Tan Sri. Tapi bila keluar harga, wabillahi taufiq lah. Tak boleh, dia kena tahu. Kita jangan buat macam orang kaya-kaya, tuan-tuan. Kita buat marahin. Saya pergi mana pun saya akan confirm, tengok harga. Tambah pula saya jaga halal, panel halal Malaysia. Memang saya akan detail, saya akan tengok sijil halal. Yang kedua, saya akan tengok harga. Ayam, ikan dia memang 100 gram dia akan ambil dalam RM10 contoh. So saya kali-kali kan, mahal. Tukarlah benda lain. Nampak? Kena beringat, benda-benda ni dia jangan main-main. Itu sebabnya dalam ini, orang yang takut pada Allah dia akan detail. Saya sebagai pembeli juga kena detail, sebab saya takut pada Allah, takut saya menzalimi tokek kedai. Nampak tak? Dua-dua kena ada hak. Itu sebab jual beli ni kena berlaku perbincangan akad di dalam majlis. Jangan dah balik baru letak dalam Instagram, tak bagus. Jangan.
Kalau kata ada masalah, report pada KPDN-KKPP. KPDN-KK. Dia panjang sangat. Apa satu lagi? Lebih kurang, ha? KPDN-KK? SAP, ha. Dia bertukar-tukar tu lah, Allah. Hai. Tukar kerajaan, tukar nama. Lupa saya. Selalu yang paling saya ingat KPDN-KK. Report. Kalau ada masalah nampak sangat jenayah, report polis je, bukan payah. Nampak? Kena tipu, buat report polis. Itu sebabnya kita kena tahu hak kita. Takwa mesti kena tahu hak kita masing-masing. Tu yang pertama. Allah mudahkan segala urusan. Orang yang bertakwa kena ingat. Tuan-tuan tengok orang bertakwa rezeki dia murah. Rezeki murah. Dia tak menipu. Dia jual barang semuanya benar. Contoh, ada satu kedai dekat Kelantan, tuan-tuan, habis mayang sampai kapal terbang ke Kota Baru, saya pun pergi ke mana? Pergi ke kedai tersebut lah, dibawa. Kedai tu ramai, tuan-tuan, la ilaha illallah. Kalau tak di bookingnya orang, tak boleh duduk ke dia. Ramai orang. Masa tu sebelum PKP. Lepas tu saya tanya dia, apa rahsia sampai orang ramai macam ni? Pertama dia kata, ulam-ulam semua free. Ulam semua free. Banyak, tuan-tuan, ulam. La ilaha illallah. Bawa budak-budak, untung tokai kedai. Budak tak makan ulam. Memang tak ada rebus-rebus ni, tak ada. Memang betul-betul masak ni. Apa ni yang fresh. Lepas tu budu free. Orang Kelantan budu habis modal. Tak makan budu ke? Alamak, kena kahwin orang Kelantan. Saya orang Selangor, kahwin orang Kelantan, makan budu lah. Budu free. Yang lain ikan bakar, semua jelas. Ikan dia berapa ni. Cuma dia kata dia amalkan satu perkara. Masa pembukaan, Tok Guru Ni Aziz Nikmat datang. Tok Guru datang, pembukaan lah, macam datang makan, pembukaan kedai. Tok Guru pesan satu je. Apa pesan? Sebab saya suka tanya, apa rahsia berjaya ni? Kita kena tanya tau, orang berjaya ni kita tanya, apa rahsia dia? Dia kata, Ustaz, saya minta Tok Guru doakan biar murah rezeki kedai ni. Tok Guru ajar satu benda. Pertama, kita jual ni kena takut Tuhan. Nombor dua, bila kamu bui kat orang, bagi kat orang, bagi lauk, bubuh lauk terlebih, jangan ambil balik. Itu rezeki orang itu. Qad qatabahu Allahu laha. Allah dah tetapkan lebihan ayam tu kepada orang tu, itu rezeki dia. Maknanya jangan ambil itu, kita dah sedekah lah. Allahu Akbar. Murah rezeki. Itu bak toke-toke dia bubuh saw. Kan dia panggil apa? Gulai kawah kan? Bubuh zap. Dia kira langsam gitu je. Bila dah murah macam itulah keadaan, rezeki murah. Tengok. Itu sebabnya kita jangan kedekut. Tu. Bila kita takut pada Allah, busyra bil karamat. Inilah panggil karamat. Kemuliaan Allah bagi. Kita pun tahu, kenapalah ramai orang? Sebab murah rezeki. Nombor dua, al-busyra bil aun wan nusrah. Bila kamu takut pada Allah, Allah akan bagi kemenangan kepada kamu. Contoh apa yang berlaku dalam peperangan Badar. Sahabat-sahabat Nabi takut kepada Allah Ta'ala. Nak perang Badar ni tiap-tiap malam sembahyang tahajud. Mau tak takut? Takut dia sebab apa? Sebab nak berlawan dengan musuh Allah ada 1000 orang ni. Tak kurang 1000 orang. Macam mana ni? Tiap-tiap malam minta, ya Allah tolonglah, bagikan nusrah, bagikan kemenangan, bagikan. Kita jaga Allah. Itu sebabnya Allah dah bagi tahu dalam surah Nahl, innallaha ma'al ladina taqaw. Allah akan bersama dengan orang bertakwa. If you takut pada Allah, anytime, insya-Allah Allah akan jaga kamu. Percayalah tuan-tuan. Tak percaya, tuan-tuan buat. Kita jaga Allah Ta'ala dalam semua perkara, Allah akan jaga kita. Anak-anak kita kan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, kakak-kakak belakang, abang-abang semua, anak-anak duduk kat universiti, betul tak? Kan?
kat college, universiti, duduk asrama. Bang, kita tak boleh jaga dah bang. Tak boleh nak jaga dah. Betul tak kak? Akak depan saya tengok kak. Depan saya kat UKM, saya tahu lah budak-budak tengah makan. Mak telefon pakai video call, tak angkat dia. Mak telefon pakai call biasa. Mak, kejap lagi saya call balik. Tengah study. Dia elok-elok dekat kedai makan ni. Boleh tipu kak, betul tak? Belakang kita dia boleh tipu. Sekarang ni macam mana kita nak jaga anak kita ni? Anak kita tak ada depan mata. Video call pun hanya untuk time dia nak angkat. Jaranglah saya jumpa dia akan angkat anytime, anywhere. Nah, tengah sama kawan-kawan ni memang taklah angkat. Tengah minum kedai mamak. Mak pula memang pantang mamak. Confirm dia tak angkat. Oh, mati. Mak aku telefon. Pusing gitu. Tak nampak. Nampak tak? Jadi macam mana? Jaga Allah Ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah, jaga Allah Ta'ala. Tu je lah. Saya pun sama juga. Saya ada anak lelaki, ada anak perempuan. Saya serah pada Allah Ta'ala je. Tak boleh saya kata, saya ustaz nanti akan turunkan iman itu pada anak. Tak. Keimanan tak boleh diwarisi. Kita kena jaga Allah. Mak bapak jaga Allah Ta'ala. Kita cakap pada Allah Ta'ala, ya Allah, mengadu pada Allah, ya Allah, aku ni tak tahu boleh nak jaga anak-anak aku, ya Allah. Anak-anak aku duduk jauh, ya Allah, duduk luar negara, ya Allah, tak boleh nak tengok, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, kau jaga aku. Tengok. Bila kita takut Allah Ta'ala, kita jaga Allah Ta'ala, Allah akan jaga kita dan keluarga kita. Itu janji Allah. Itu Allah bagi tahu dalam surah Nahl. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah akan bersama dengan orang-orang bertakwa. Yang ketiga, bila orang tu bertakwa, bukan saja Allah jaga, bukan saja Allah bagi karamat. Nombor tiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah buka pintu hikmah pada dia. Pintu hikmah ni dia orang kata apa? Dia akan nampak di sebalik ilmu yang ada depan mata. Ini yang Allah bagi tahu dalam Quran, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Bila kau takut kepada Allah, kau akan nampak yang mana benar, yang mana salah. Semua orang ada ilmu, betul tak? Tapi nak guna ilmu tu bukan semua orang boleh. Tu, semua orang bijak. Tapi yang kita nak bukan bijak, perompak bijak. Dia pecahkan tabung masjid, bijak tak? Bang, hanya orang bijak je boleh buka tabung masjid ni. Mana tabung kita? Kita tak ada dah tabung. Oh, ada tabung. Ingat, senang nak buka tabung. Hari tu saya pergi ada satu masjid mana, dia punya tabung macam ni lah, kat dinding, tinggi macam ni, lebih kurang gini, tiga kaki. Dia pun 3 kaki tau. Dia punya mangga besi tu ada 4 mangga. Saya kata ini memang luar biasa. Tanya AJK, kata ni macam mana? Banyak betul kunci dia, Ustaz. Dulu kita letak 3, Ustaz, terbuka semua. Habis duit dia sapunya. Bijak. Tapi bijak itu tidak digunakan dengan bijaksana. Betul tak? Ilmu ada tapi salah guna ilmu. Itu sebabnya kita ni nak ilmu tapi nak Allah bukakan falsafah ilmu kepada kita. Semua orang ada ilmu. Ilmu politik, semua orang ada ilmu politik. Tapi nak jadi orang politik yang bijaksana tu payah. Semua orang boleh jadi pemimpin, tapi nak jadi pemimpin yang bijaksana tu payah. Sebab ilmu itu tidak boleh hanya pada buku, tetapi kena pada hikmah. Hati kena diterangkan. Itu sebabnya kita doa selalu, Allahumma faqihna, Allahumma faqihna wa 'allimna. Ya Allah, kau bagikan aku kefaqihan. Faqih ni kita mendalami dengan dalamnya, dan berikan aku ilmu di sebalik apa yang berlaku pada itu dalam hidup ini.
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, dan ya Allah bagikan aku kefahaman ilmu, kefahaman para nabi. Kefahaman para nabi. Itu sebab Nabi SAW, kalau ikutkan ilmu Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Zaid bin Haris, ramai lagi sahabat-sahabat Nabi masa buat perjanjian Hudaibiyah. Kalau ikutkan buku, berat sebelah. Kan kalau kita pergi Mekah kan, kita akan pergi ziarah Hudaibiyah kan. Bila kita pergi ziarah Hudaibiyah, Masya Allah, kita pergi ziarah Hudaibiyah tu, ya Allah, sungguh menginsafkan. Perjanjian antara Nabi dengan orang Quraisy ni memang berat sebelah betul, menindas orang Islam. Tapi Nabi SAW, dia memahami ilmu itu lain daripada apa yang sepatutnya, selain daripada wahyu Allah Azza wa Jalla, selain daripada nasihat daripada Jibril alaihi salam. Nabi SAW patah balik. Akhirnya berlakulah pembukaan kota Mekah salimin, tanpa berlakunya pembunuhan. Allah Rabbi, tu hebat. Tu dipanggil Allah buka kefahaman yang luar biasa kepada ilmu yang kita ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nombor 3. Nombor 4, bila kamu takut kepada Allah, lelaki ke perempuan ke, muda ke tua ke, kata Fairuz Abadi, fa inna taqwa kafaratuz dzunub wa ta'zimih. Bila kau takut pada Allah, apa dia punya kesan? Dia pengampun dosa. Penyebab dosa kamu diampunkan Allah. Tengok, tu sebabnya setiap Jumaat akan ada takutlah pada Allah, takutlah pada Allah, takutlah pada Allah. Ingat sia-sia ke letak kat situ? Kan? Patut boleh tukar ayat lain? Tak, rukun mesti wajib sebut. Kalau khatib lupa bagi takwa, sebut takwa lupa, habis, kena habis dia punya Jumaat dia. Sebab setiap khutbah mesti ada takwa, betul tak? Khutbah kedua ada takwa, ada selawat pada Nabi Allah. Kenapa? Sebab kafaratuz dzunub, sebab ia merupakan pengampun kepada dosa. Ini yang disebut oleh Allah dalam surah Talaq ayat 5, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajrah. Siapa yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Tuan-tuan, mau atau tidak, bila tuan-tuan takut pada Allah, bila berseorangan, tuan-tuan, takkanlah tuan-tuan tak langsung berdoa pada Allah. Tuan-tuan tengok ya, sekarang ni musim hujan kan, tuan-tuan duduk kat luar, kat beranda luar tu, tengok gelap. Tuan-tuan tengok gelap, awan yang gelap tu, tuan-tuan apa tuan-tuan akan buat? Haji apa Haji buat Haji? Tengok awan gelap, anginnya kuat, apa Haji akan buat? Apa? Ambil kain bawa masuk dalam. Kain jemur tu bawa masuk dalam. Betul. Itu salah satu kerja kita. Nabi SAW bila nampak awan yang gelap, Nabi akan berduka cita. Muka Nabi akan berubah sampai Aisyah kata, kenapa ya Rasulullah, kamu nampak kelihatan pucat dan risau? Lantas Nabi SAW sebut, dengan awan gelap inilah laknat Allah kepada kaum Nuh, laknat Allah kepada kaum Lut, laknat Allah kepada kaum-kaum yang telah melakukan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau Nabi takut, kita lagi takut. Saya sangat takut bila tengok, ya Allah, saya risau betul tuan-tuan. Bila hujan lebat, saya akan fikir tu banjir kilat dekat Kuala Lumpur. Saya risau sebab apa? Sebab yang banjir, yang kena ni orang-orang susah.
Tiba-tiba rumah masuk air, sampai ni habis kereta tak ada tak ada takaful. Sebab dia tak ambil takaful. Ujian, kita fikir, ya Allah, tolonglah ya Allah, janganlah bagikan hujan yang sangat menakutkan. Tengok, kita akan berdoa pada Allah Ta'ala. Itu sebabnya bila kita takut pada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita, sebab kita memohon keampunan dengan Allah. Itu je. Takut bala Allah datang, mau tak minta doa dengan Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, selamatkan kami ya Allah, ampunkan dosa kami. Itu paling-paling pun, ampunkan dosa kami. Lepas tu kita minta lah, ya Allah, tolonglah selamatkan anakku kat Kuala Lumpur tu, dekat UKM, dekat dengan UPM, UKM dan UPM, dia panggil Bandar Seri Sedang. Banjir baru ni, habis kereta, orang susah duduk situ. Rumah-rumah teres kecil yang lama-lama, habis kereta dia orang, tuan-tuan. Masuk dalam grup, banjir kawasan rumah dia, air, kereta tenggelam, tuan-tuan. Bila kereta tenggelam, habis tuan-tuan, kereta habis. Saya pernah tengok orang baiki kereta dia tenggelam dekat KL. Baiki saja, kereta tu kereta apa dah, kereta macam Myvi tu lah, lebih kurang Myvi lah, Pro 2. Baiki saja dekat 40,000. Macam beli kereta baru. Macam mana yang kena tu kereta-kereta mewah, habis tuan-tuan. Itu sebabnya tengok benda-benda macam tu pun kita dah rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Kita rasa takut. Itu sebabnya bila takut pada Allah, bila ada takwa, kita akan memohon dengan Allah. Itu nombor 4. Nombor 5, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila orang tu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu takwa. Ini nombor 5, al-yusr was-suhulah fil amr. Allah akan mempermudahkan semua urusan-urusan dia dalam hidup dia ni, tuan-tuan. Sebab apa? Allah janji apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takut kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusan-urusan dia. Urusan ni kita, tuan-tuan, benda yang kadang-kadang kita ni dipanggil miracle. Miracle ni tinggi sangat bahasanya. Keajaiban, ya, keajaiban. Awak takut Allah Ta'ala je, Allah akan mudahkan segala urusan. Allah akan mudahkan segala urusan. Kalau kita ni tengok anak kita nak periksa, ya Allah, permudahkanlah urusan dia. Anak kita nak bersalin, ya Allah, mudahkanlah urusan anak aku, ya Allah. Kita minta dengan Allah. Bagi tahu ke anak-anak, permudahkanlah, banyakkan buat amal ibadat. Sebab bila kita banyak melakukan amal ibadat, kita takut pada Allah, Allah mudahkan anak kita untuk bersalin. Ada orang dipermudahkan bersalin, ada orang dipermudahkan untuk disusahkan untuk melahirkan anak. Macam-macam cara, tuan-tuan. Nak mati, mati ni yang paling takut. Mati ni Allah bagi macam-macam cara. Kalau tak percaya, tuan-tuan tanyalah AJK masjid yang jaga khairat kematian. Siapa yang pernah tengok orang meninggal dunia dalam keadaan azab? Saya pernah tengok, alhamdulillah. Saya pernah tengok orang meninggal dalam keadaan yang sangat mudah. Allahu Akbar, kita tahu siapa dia. Dekat Melaka. Ni cerita ni lama dah. Masa tu tahun 2007 kena kat Melaka. Saya pergi ceramah dekat Bandar Melaka. Habis ceramah tu, saya dibawa untuk pergi ke satu rumah. Rumah dengan masjid dekat. Dia macam ni, masjid macam ni. Jalan berapa ratus meter rumah orang tu. Anak budak muda ni, dia yang jemput saya. Dia jemput, lepas tu habis ceramah tu, rasa tak silap saya Ma'al Hijrah rasanya. Ceramah Ma'al Hijrah. Habis ceramah, anak ni bagi tahu lepas makan, dia kata, "Ustaz, boleh tak tolong sikit?" "Boleh. Boleh tak datang ke rumah sekejap? Sebab arwah pula, atuk tak mati-mati lagi." Saya kata, tak mati, kenapa panggil saya? Saya bukan malaikat maut.
Tak, sebab sekarang ni ustaz, dia diarah, disuruh balik. Sebab dekat hospital, doktor-doktor semua cakap dia memang sepatutnya dah tak ada. Sebab dia ni kalau makan banyak ustaz, malam, siang dia tidur, malam dia segar. Kalau dia makan setalam habis ustaz. Tuan-tuan pun tahu kan apa benda? Yang orang KL panggil hantu raya. Saya pun tak tahu benda tu, saya memang tak tahu. Saya hanya tahu masa tu Datuk Arundi ajar, kalau kita hadapi orang-orang macam ni, baca Yasin berhenti berhenti 7 kali. Tak apalah, kita pun pergi. Bila pergi tu, saya masuk, memang dia Melaka kan, dia ada rumah macam ni. Rumah dia pintu 2. Dia pintu 2 bilah, satu atas, bawah. Jadi bila saya masuk tu, buka, angin datang. Dia dalam kawasan ni lah, kawasan kampung betul. Saya pun masuk dalam. Bila masuk, jenazah tu duduk macam ni, baring tau, baring. Dia baring. Pintu sana, dia tengok. Mata dia tuan-tuan, alamak. Mata orang kena rasuk ni, dia tak macam mata kita. Saya tengok mata Haji, tak ada masalah. Tenang hati aku tengok mata. Tengok mata Haji, tengok mata, tak ada masalah. Mata dia ni macam mana? Dia tengok masuk sampai hati tu. Takut kita. Saya masa tu muda lagi, 20 tahun 2007 2008. Saya pun duduk. Okey, masuk. Tapi sebab dia dah tengok kita pun lawan balik lah. Ustaz mana boleh takut. Pun duduk tepi. Bila duduk tepi tu, kita pun berdebar dah ni. Lepas tu bila angin kuat kan, daun-daun tu masuk dalam rumah. Jadi dia orang ni tutup pintu. Semua yang dipanggil untuk datang ke rumah untuk baca Yasin tu, semua tutup, masuk lah. AJK semua masuk, tutup yang atas juga. So semua pakat duduk atas. Lepas tu dia ada tangga, duduk kat atas. Dalam tu ada beranda lagi. Semua pakat kat situ. Kita pun alhamdulillah lah, saya pun kata okey, kita akan baca Yasin, berhenti dalam semua mubin, kita berhenti dan doa. Dia panggil berhenti setiap mubin. Setiap mubin Yasin berhenti 7 mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kepala dia, ni saya. Lepas tu ni adalah AJK masjid apa semua. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka dia bangun. Dia bangun sap, dia pusing kat saya. Jatuh Yasin. Berdebar tuan-tuan. Kejut. Hak yang sebelah ni melompat ke belakang dia. Terkejut sebab ni orang, ni bukan main-main punya orang ni. Dia ada dalaman. Dia ada bela ke apa benda, wallahu alam lah. Jatuh, saya pun ambil balik. Sambung. Semua pakat sambung. Tengah sambung tu, buka pintu. Dia suruh buka pintu. Cucu ni pula bangun. Apa ni? Apa tu? Nak apa? Buka pintu. Dia pun buka. Buka yang atas. Ya, ada 2 bilah kan, buka yang atas. Tak ada orang tu. Buka pintu. Dia suruh buka pintu. Saya pun bila dah dia bising je nak baca Yasin, tak boleh. Saya kata buka lah, buka satu lagi. Yang dia suruh buka. Bila buka yang pintu bawah tu tuan-tuan, ular kepala 2 masuk. Hak tu memang saya tak boleh. Ya Allah ya Tuhan, saya apa benda tak ada masalah, ular minta maaf. Saya tak sedar, rupa-rupanya saya sudah ada dekat atas meja makan. Saya tak malu, saya tipu. Ni cerita betul ni, berlaku kat saya ni. Duduk atas meja makan. Jadi AJK semua orang yang ada ni semua kelang kabut atas sebab ular. Ular tu dia tak adalah besar mana, dia masuk, dia lari, yang perempuan duk baca kat belakang. Dia masuk lari, semua orang tu ambil ambil nak pukul. Saya kata jangan pukul. Nasib baik atas tu teringat hadis Nabi. Nabi kata jangan pukul. Sedap lah aku kata jangan pukul, aku duduk atas meja dah. Jangan pukul. Nabi, saya akan bagi tahu lah. Saya kata, wahai ular, kalau benar kamu ni bukan makhluk Allah, bukan ular yang sebenar, silalah keluar dengan izin Allah. 3 kali saya sebut.
Dia suruh lagi, orang semua kejar ni, orang kejar sampai ke pintu belakang. Dia memang keluar betul pintu belakang. Yang perempuan baru nampak, baru bising dia orang. Kita orang dah lari dah. Ya kat belakang. Lari keluar. Tengah-tengah orang duk sibuk dengan ular tu, atuk ni tadi telah meninggal dunia. Tuan-tuan, saya rasa, ya Allah, masa saya pergi, mata dia terbelah, kita tutup mata. Tuan-tuan, dia pergi dalam keadaan yang sangat sukar. Dia mati ikut apa yang dia jaga. Itu sebab kata ulama, an-nas yamutun ala ma yuhibbu, dia akan mati ikut apa yang dia suka. Kalau orang tu suka datang masjid, dia meninggal, insya-Allah dengan izin Allah, meninggal dekat masjid. Macam Bilal dekat Kajang tu, meninggal dekat masjid. Sebab isteri kata, rumah pertama dia masjid, surau dekat rumah tu, dialah jaga. Akhirnya meninggal dekat surau. Allah Rabbi. Allah pilih, bukan semua orang dapat ni. Allah pilih. Itu sebabnya kita tak boleh macam saya, kata mentang-mentang saya ni ustaz, pergi mata-rata masuk masjid sana, masuk surau sini, saya mati kat surau. Tak semesti, sebab Allah yang pilih. Datuk Harundin akhirnya meninggal kat US. Mati itu tak sama, tuan-tuan. Cuma kita ni kena develop daripada sekarang. Orang tu tadi, dia mungkin masa hidupnya dia jaga benda-benda yang tak baik. Ya, zaman dulu tak pelik. Mak saya pun cerita, orang memang arwah atuk saya dulu pun ada bela harimau apa entah, harimau belaan gitulah. Apa? Harimau putih, saya pun tak tahulah. Ini cerita mak saya lah. Masa arwah atuk moyang ke, bukan atuk, moyang mak saya tu nak meninggal kat hospital Melaka tu, terpaksa buka atap baru meninggal. Ni zaman-zaman dulu punya cerita ni, tuan-tuan. Ni orang-orang lama. Jadi tak boleh ni panggil saka lah apa semua kan. Cuma kita boleh tak buang? Boleh. Cuma macam mana orang tu nak mati sampai kena buka atap? Orang yang meninggal tengah baca Quran kena buka atap, tak payah. Tuan-tuan buka YouTube, orang semayang tengah semayang, Allahu Akbar, rebah. Tu imam tengah jadi imam, rebah dekat Masjid Khalid bin Walid Shah Alam. Ustaz tu tengah mengajar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersebut nama Rasulullah, sebut hadis Nabi, rebah tepi, Allahu Akbar, tuan-tuan. Yang sambut tu pengurusi masjid, pengurusi ketimbalan masa tu. Dia sambut, Ustaz, saya sambut Ustaz. Meninggal tengah bagi kuliah maghrib. Allahu Akbar. Ada kena buka atap? Tak payah. Allah ambil dengan mudahnya, ya Allah. Mati dalam wudu, naik belum umur saya, tuan-tuan. Mati dalam wudu. Mati tengah sebut perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mati, ada yang mati tengah baca ayat Quran. Allah. Tuan-tuan, tu yang Allah kata apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan semua urusan, termasuk urusan kematian. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalau tuan tak percaya, cuba buat tengok. Tuan-tuan jagalah takwa tu. Nak mati urusan dia mudah. Kubur kan orang meninggal kan, kalau urusan mati kan payah kan. Kena time AJK sibuk lah jadinya. Kadang-kadang bila kita ni jaga Allah, kita jaga takwa, keadaan sibuk pun masjid jadi penuh. AJK yang sibuk, AJK kematian, jadi senang buat kerja. Tak apa-apa, kita tunda, kita buat yang ni dulu, ini penting, ini sahabat kita, ini jemaah kita. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu sebabnya jagalah Allah Ta'ala. Bila kita jaga Allah Ta'ala, kita tidak akan bergaduh dengan orang-orang yang baik. Tuan-tuan, ni macam kita kat surau kita ni. Tuan-tuan, jagalah hubungan tuan-tuan. Jaga hubungan kita sama Islam. Jangan bergaduh. Jangan disebabkan politik tuan-tuan bertelagah tau. Kawan kita nak mari pakai songkok, silakan. Nak pakai kopiah, silakan. Tak pakai apa, tu kawan kita tu datang dari KL tu. Ni kawan ni, sahabat ni, kerja apa, Firefly tu. Firefly tu dia jaga tau. Ni tak tahu dia datang ni Firefly bergerak ke tak ni. Tengok datang je jauh, tak pakai apa-apa. Adakah dia tu tak baik? Tak, setiap kuliah saya dia datang. Anak muda yang hebat, tuan-tuan. Bahkan ada budak orang muda datang pakai topi. Takkan nak tolak dia kot. Dik, topi apa ni? Semayang tak sah, dik. Memanglah pakcik.
Kita pusing lah lepas ni. Kan topik ke depan, pusing ke belakang kan. Semayang. Yang penting budak-budak ni datang masjid. Jangan gaduh bang. Kita rugi kalau kita gaduh sama-sama Islam. Akak-akak gaduh. Apa yang akak dapat? Tak dapat apa kak. Akhirnya kita rugi. Fatafshalu wa tazhaba rihukum. Kekuatan kita akan hilang. Kita akan jadi lemah. Wa iyazubillah. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Yang terakhir, tuan-tuan, apabila kita takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah janjikan apa? Rizqun wasi'un bi amnin wa faragh. Allah akan permudahkan urusan rezeki kita. Rezeki jadi murah. Itu yang Allah sebut. Ayat 1000 dinar. Semua orang ingat ayat 1000 dinar, betul tak? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah bagi tahu dah. Siapa takut kepada Allah, Allah bagi tahu dah. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi kepada mereka rezeki daripada mana kamu tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So, rezeki ni Allah punya. Tuan-tuan, percayalah. Semua kita ni ada rezeki. Betul tak? Tuan-tuan tak boleh kata, oh dia pakai kereta besar, dialah kaya, dialah rezeki yang tak. Rezeki kesihatan. Haji berapa haji umur? Berapa umur? 73. Allahu Akbar. 73. Arwah ayah saya 62 dah meninggal dunia. 60 tahun, 63 bulan meninggal dunia. Haji 73. Allah bagi kesihatan. Ini rezeki. Kalau saya minta sekarang ni 2 juta, haji ada tak? Cash 2 juta ringgit Malaysia? Tak ada, tak apa. Ada pun dalam bentuk tanah, dah tak ada. Tanah sekarang tak ada apa. Nak cash ada. Saya tak ada duit 2 juta, tak ada duit 3 juta, tak ada duit 5 juta, cash tak ada. Tapi saya alhamdulillah, Allah bagi rezeki 73 tahun boleh datang masjid. Allah, itu rezeki je. Rezeki. Tengok badan tegak, sihat. Ini rezeki je. Kita tu nampak rezeki tu, oh datang pakai kereta BMW rezeki. Itu sebahagian rezeki. Ada seorang sahabat kita bertanya, Bi, ada rumah besar? Tak ada. Ada kereta besar? Tak ada. Anak-anak? Alhamdulillah Ustaz, anak ada 10. Anak ada 10 ni Kak Muar. Anak ada 10, tapi alhamdulillah 10 anak-anak masuk universiti, ditanggung penuh oleh MARA. Allah. Habis belajar semua kerja. Masya Allah, itu rezeki. Tanya, kerja apa dulu? Cikgu je. Cikgu, guru besar. Guru besar ni maksudnya sekolah rendah. Guru besar. Bukan pengetua, guru besar. Isteri kerja? Tak, isteri tak kerja. Masya Allah, 10 orang anak semua ditanggung penuh. Anak belajar kat UK, ada seorang tu belajar kat Ireland, ada yang belajar kat Jerman, engineer sekarang. Ditanggung penuh oleh MARA. Allahu Akbar. Tuan-tuan, itu rezeki dia tau. Masa kat masjid saya tanya, datang dengan kereta apa? Kancil. Orang muda tak panggil kancil, dia panggil kanch. Naik kereta apa? Kanch. Nampak macam hebat sikit, pasal kancil je. Datang dengan kancil, alhamdulillah, ni pencen, habis hutang tak ada. Hati senang Ustaz. Ni dah kereta buat pergi beli barang dekat Bandar Muar, lepas tu balik kan, pergi surau pergi. 2 orang je Ustaz. Anak-anak semua orang hebat-hebat. Tengok rezeki. Ada seorang saya jumpa, ini best tuan-tuan. Driver bas Mutiara kata saya itu. Mutiara, orang Kelantan. Boh, mana boh, sihat kau? Alhamdulillah Ustaz, sihat kita. Sebab masa tu saya pergi hantar barang adik ya. Sihat boh. Ustaz sihat kau? Sihat, alhamdulillah. Rumah mana rumah? Rumah kita Kelantan Ustaz. Kelantan. Ginilah kita Ustaz, duduk pergi mari ginilah. Dia. Kelantan. Kelantan kat mana? Kelantan kat duduk dekat Pasir Ho.
Oh, kita ada lagi. Ada satu lagi rumah. Dekat mana? Dekat Batu Pahat. Batu Pahat. Isteri duduk Batu Pahat ke? Kita dua, Ustaz. Dua. Itu rezeki. Derema bah dua, aku pun syarah satu. Malu bah, malu. Rasa macam jatuh air muka saya masa tu. Allahu Akbar. Dia tak kaya, tak ada duit, tapi dia ada 2 orang isteri. Dan 2 isteri ni kerja kerajaan. Cikgu seorang lagi apa benda tak Batu Pahat tu. Yang penting dua-dua tu tolong dia dalam meneruskan kehidupan. Yang penting nombor 2 tu ada suami je. Saya kata yang Kelantan tak marah ke? Allah Ustaz, hak pertama gimana? Itu rezeki dia. Haji 73 tahun tak dapat. Apa je, sembang kita semua. Kita semua sama je. Dia tu isteri pergi, habis selesai masalah dunia akhirat. Tu rezeki tu dia panggil rezeki. Sebab apa dia gitu? Dia takut Allah Ta'ala. Saya kata macam mana isteri pertama? Kita pula belajar ni, kita bersyarah ni, profesor lagi. Tanya macam mana boleh buat itu sampai isteri pergi minta tu. Ustaz, jaga amalan subuh tu. Dia suruh saya jaga amalan subuh. Saya kata apa yang bacanya? Mak surat. Dia tak pernah miss baca mak surat, Ustaz. Tak pernah miss baca mak surat. Dia bawa bah ni, dia hafal mak surat. Dia kata dia tolak pagi kan, sementara nak tunggu orang, dia baca mak surat, baca habis mak surat, Ustaz. Kita tak boleh tidur pagi, orang lain tidur, dia dah baca mak surat. Hak tu kadang-kadang murah rezeki dia. Ada orang Allah bagi rezeki rumah, kekayaan, tu sebahagian tau, sebahagian. Tak habis lagi di Bali kita. Tuan-tuan, rumah, harga rumah 20 juta. Masuk dalam rumah dia ni, lantai dia akuarium. Ni pijak ni lantai akuarium ikan tu. Saya semayang, Allahu Akbar, tak khusyuk semayang. Rumah kat Taman Sarau, ikan macam ni, cu ikan. Tuan-tuan, maknanya tu rezeki dia. Setiap orang ada rezeki. Jadi tuan-tuan dan puan, takut pada Allah je. Bila kita takut Allah Ta'ala, Allah akan bagi rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kau takut Allah, Allah buka pintu rezeki kamu. Keluar rumah, takut pada Allah. Jangan rasuah, jangan menipu orang, jangan pecah amanah. Itu punca rezeki tu. Bila kamu keluar rumah, kamu tak takut Allah, kamu rasuah. Bila rasuah, dah kena tangkap dengan SPRM. Bila pecah amanah, kena tindakan tata tertib. Dah makin susut dia punya rezeki. Tengok, tu sebab sebenarnya jangan menipu orang. Dah. Tengok, takut Allah tu punca kepada kebahagiaan dia. Jadi tuan-tuan, maka benar semua yang janji Allah tadi. Orang yang bertakwa ni, dia punya keistimewaan dia luar biasa. Jadi marilah kita sama-sama beramal. Ya, saya doakan tuan-tuan dan puan agar kita sama-sama dapat mengambil iktibar daripada 5 kesan daripada takwa. Jadi bila khatib sebut takut Allah tu, tuan-tuan dah tahu dah. Oh, ini yang Ustaz Izzah sebut ni. Saya baca je daripada apa yang ulama sebut. Fairuz Abadi, Syekh Fairuz Abadi ni orang hebat, alim, tuan-tuan. Jadi maknanya kita pun, betul lah, kita ni kena takut, kena rasa bahawa hidup kita ini semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Allah bagi pinjam je. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita pakat-pakatlah beramal. Saya pun tak boleh ambil lama-lama sebab memang arahan Jabatan Agama pukul 8.30 last. Kita berhenti dah. Azan 10 minit lepas azan sikit. Jadi kita ikut arahan selagi mana Covid ni tak selesai. Lepas ni Covid dah habis, dah boleh ramai-ramai dah. Kita dah boleh makan-makan, bakar kambing apa semua. Kita ceramah sampai pukul 10 malam. Insya-Allah. Bila tu wallahu alam. Kita doakanlah yang terbaik untuk negara kita, untuk Negeri Sembilan yang tercinta ini. Alhamdulillah tuan-tuan, Negeri Sembilan ni saya suka. Sebab apa? Dia tenang lah. Rumah saya ni di antara Negeri Sembilan dengan Selangor. Mak saya duduk kat sini.
Tapi tak duduk lagi, baru beli je rumah dekat ni. Adik saya pun kat sini juga. Ya. Cuma datang tengok rumah tengah-tengah renovation. Dekat apa tu? Dekat Masjid Seri Sendayan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kalau tak ada apa-apa halangan, 8 Januari, tuan-tuan masuk jadual terus ni. 8 Januari, saya, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Haslin Bollywood akan forum di Masjid Seri Sendayan 8 Januari malam. Sebab kita dah pernah buat hari tu. Sekali kita buat, dapat kutipan untuk masjid hampir 78,000. Kita, sebab masjid tu nampak besar, tapi dia punya maintenance dia 100,000 sebulan. Kita kena tolonglah, sebab majlis agama nak cari duit mana ada. Kita pakat-pakat lah. Ni dah sumbangan kita orang Islam. Tak apa, tak ruginya. Ini semua jalan takwa belaka ni. Kita saling bantu-membantu untuk umat Islam kita. Sebelum kita bantu ke sana, kita bantu surau kita juga. Tak? Masukkan dalam tabung kat belakang kan. Ada tabung. Kita pakat-pakatlah bantu apa yang patut. Tuan-tuan, saya tahu dah, tuan-tuan buat surau ni pun dengan takwa dah. Daripada tak ada aircon, sekarang dah ada aircon. Sejuk lah tu, haji tu habis tutup dengan sejadah. Lepas ni mungkin bawa apa nama Saratoga, selimut kan, selimut Toto tu. Dah sejuk sangat. Bagus AJK masjid ni. Boleh sambung tahun depan. Teruskanlah tuan-tuan, ni orang muda pun ada buat rakaman dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Maafkan saya kalau ada salah dan silap. Semoga Allah jadikan kita orang yang disayangi di dunia dan juga di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.